TV KPM. Salam sejahtera, ini rancangan Minda Suara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan sahaja dari segi fizikal tetapi juga dari segi minda anda. Kita masih lagi dalam rancangan mengenali keperluan khusus untuk keperluan psikologi sukan untuk sukan khusus sebenarnya. So hari ini kita nak kenali sebagai satu sukan, itu sukan kemahiran. Saya rasa menarik, iaitu sukan petong. Okey, sukan yang mungkin kita kurang mendengari tentang sukan ini, tetapi sebenarnya sukan ini sangat menarik. So hari ini kita ada bersama-sama kita sekali lagi Puan Azura. So Kak, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah sihat. Thank you Aruna sebab menjemput lagi sekali lah. Okey, untuk hari ini sukan petong. Betul. Alright, kita bercerita dalam sukan kemahiran kan. So mungkin kita dah biasa dengar pasal sukan bowling padang dan sebagainya, tapi apa tu sukan petong sebenarnya Kak? Cerita sikit dengan adik-adik kita ni. Okey. Untuk pengetahuan adik-adik, saya rasa ramai sebenarnya yang dah pernah tengok dah sukan petong ni dimainkan. Okey, tapi cuma tak tahu itu petong. Dia ingat guli besar. Sebab dia selalunya senang je nak main dia. Mana ada tapak tempat yang lapang dah boleh main dah. Dengan batu-batu sikit lah. Dengan menggunakan 3 biji bola dan juga 1 jet kecil tu. So kita dah boleh main dah. So bola dia lebih kurang macam dalam saiz besar ni kan? Tapak tangan saya. Segenggam dia kalau pernah tengok yang macam nampak bola besi tu atau bola petong lah. So dia pakai bola besi lah kan? Okey. Jadi kalau kata petong ni, sebenarnya petong ni dah mendapat tempat di hati Malaysia sejak kita mula pada tahun 2015 kita dah mula menghasilkan pingat emas di sukan C. Ketika tu tahun 2015 di Singapura. Okey, dan kemudian kita tidak pernah putus. 2017 edisi 2019 pun kita sentiasa petong tu akan menghadiahkan emas kepada pasukan Malaysia. Sebenarnya kita hanya perlu mula sahaja. Selepas mula kita everything good sebenarnya kan. Sebab sukan petong ni agak lewat sikit lah diperkenalkan di edisi sukan C. Sedangkan di peringkat dunia ataupun peringkat Asia dia telah dipertandingkan. Dia punya kejohanan dunia betul. Dan atlet kita juga pernah mendapat tempat ketiga di kejohanan dunia sebenarnya. Okey, masa tu kita lebih kepada bowling padang dan sebagainya. Sukan ni tu adalah sukan petong lah. Kalau bercakap tentang kuasa besar ni, sebenarnya kalau di peringkat dunia negara seperti Thailand, Kemboja, France. So permainan dia macam mana? Tadi kita dah tahu latar belakang sikit kan, sejarah dia sikit. So macam mana nak dipermainkan permainan dia? Cara nak main dia. Okey. So dia ada beberapa kategori. Okey, dia ada single, double, triple dan mixed double. Dan juga selain acara-acara tu, dia ada juga acara shooting. Acara shooting ni jangan salah bukan yang ni shooting dia gini. Cuma kita panggil tu teknik shooting. Okey. So macam mana shooting ni? Seorang je akan main. So dia ada bola tu, dia akan baling mengikut kriteria yang ditetapkan. So ada poin-poin dia lah yang dia akan collect. So siapa paling tinggi poin dia akan menang lah. Okey, itu cara shooting. So macam mana jarak dia macam mana tu Kak? Jarak untuk acara petong ni, kalau kita pergi kepada single, double, triple atau mixed double tu, dia bergantung kepada balingan kita. Bermula daripada 6 meter, 7, 8, 9. So itu sebenarnya pun strategi juga betul. Kelebihan ataupun strategi kepada pasukan yang mendapat giliran untuk membaling jack. Dan selalu dia akan baling jack pada kadar jarak yang menjadi dia punya kesukaan ataupun yang dia mahir lah. Betul. Sebab dia kita nak hantar bola paling berhampiran dengan jack tu. So kalau kita dah baling sampai 10 meter, susah mungkin nak sampai. Kita nak menghampiri, betul tak? So pemarkahan dia macam mana Kak? Okey, pemarkahan dia adalah dia akan bermain sehingga ke 13 poin.
mata ke-13. Jadi siapa yang mula-mula dapat mata ke-13 tu, dia belah pemenang. So kalau macam kita dalam satu round tu kita baling 3 bola, betul tak Kak? Okey, kalau kita bagi satu end lah. Satu set, bukan satu set lah, bagi satu end tu. Gantunglah kalau kita main single kita ada 3 bola lah. Betul. So bila kata double, triple tu atau mix double, dia double kurang lah bilangan bola yang setiap orang akan mainkan. Okey. Jadi pihak yang paling awal mendapat giliran, so jika dia baling bola tu berhampiran dengan jack, so pihak lawan kena baling. Sehinggalah dia pihak lawan bola pihak lawan dekat dengan jack. So kalau contohnya kalau kita kata ambil single ni, kita lepaskan 3 biji bola kita tengok mana paling berhampiran. So kalau paling berhampiran, kalau ada 2 biji paling berhampiran, kita dapatlah 2 point. Jadi sebenarnya lagi lambat kita menghabiskan bola adalah kelebihan daripada kita untuk mendapat poin yang lebih banyak. Sebab kita nak tunggu opponent kita letak kat mana. Betul. So dia macam you chase, I chase, you chase lah macam tu kan. Sebenarnya saya pun ada pengalaman peribadi saya untuk bermain sukan ni, sebab bila dipanggil macam seronok lah main, tapi sebenarnya susah kan. Dia punya itulah biasa keperluan dia adalah sangat tinggi. Itu adalah persepsi biasa yang kita biasa dapat lah. Senang je baling, tapi tidak. Saya percaya pada waktu tu sebenarnya tidak satu sukan pun sebenarnya yang boleh kita perlekehkan sebenarnya. So saya learn that lesson. Tapi sebelum kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan, kita pergi berehat sekejap. Kita jumpa selepas ni. Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah tengok apa tu sukan petong, macam mana nak cara main dan sebagainya. Ada tak nama legend-legend kita dekat sukan petong? Okey, kalau memang mereka yang dah berjaya dalam petong, biasalah dengan nama seperti Hafizuddin, Syed Akmal, and then Saiful Bahari. Kalau perempuan kita ada Suhati Serang, kita ada Nur Rashima, Farahana. Ramailah sebenarnya kan. Kita ada ramai yang saya rasa mungkin di awal penglibatan mungkin tak selama yang sukan-sukan lain, tapi bila dah sampai tu kita dah memang on lah kan. Kita kata switch on is already there kind of that. So kalau tadi kita dah tahu tentang sukan, kita dah tahu tentang legend. So apakah selalu yang, kalau daripada pengalaman akak kan, so apakah isu yang selalu kita nampak? Okey, kalau kata isu yang kerap dihadapi oleh pemain petong ni ataupun atlet petong, yang pertama sekali kita bagi tahu poin adalah sampai mata ke-13. Nampak macam sikit kan? Betul. Susah. Kena lagi kalau game tu sangat fight lah. Back to back bagi poin, orang yang ambil poin. So kesilapan yang kerap dilakukan ataupun isu yang kerap dihadapi adalah bila pihak lawan mendahului. Betul. Sebab saya rasa ini pun sukan endurance kan, sebab dia main lama juga dalam 45 ke 50 minit juga sebenarnya kan. Tempoh masa tu bergantung kepada itulah, kalau kata mata saling kejar-mengejar, so dia akan lama. Dan juga kalau kejohanan di peringkat bukan kata di Malaysia ataupun di luar, kejohanan dia akan back to back. Lepas you lawan, you rehat sekejap ni you lawan lagi. Sebab dia akan bermain grouping, dia akan habiskanlah grouping tu. So memang dia memerlukan kemampuan fizikal yang tinggi, endurance yang sangat tinggi. So kalau berkata tentang poin tadi, bila especially bila pihak lawan mendahului ni, kita mula motivasi pun dah mula hilang. Betul. Kan rasa macam nak give up. Betul. Sebenarnya based on pengalaman saya, walaupun pihak lawan tu dah 12 poin pun masih boleh dikejar. Kalau kita patah balik ketika kita memenangi tingkat emas, Hafizuddin memenangi tingkat emas di Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Pihak lawan dah 12, tapi dia tak mencapai juga 13 sebab Hafizuddin saling mengejar dia. Betul. Dan kemudian Hafizuddin memenangi pertandingan itu. Legend. Di situlah kita nampak bagaimana motivasi diri Hafizuddin itu sangat tinggi untuk menang. Sebab saya rasa kalau kita main macam dalam point system ni pun, walaupun siapa ada atlet dah leading, tapi ada again the teknik itu sebenarnya. So kalau dia tak sampai lagi, tak kisahlah match point sampai berapa pun, tapi kalau kita boleh kejar. Okey, itu tadi berkaitan dengan mata 13 mata tu lah. Okey, isu yang kedua adalah atlet ni bila kalau Aruna pernah nampak, dia orang akan berdiri di atas ring. Betul. Bila duduk dalam ring tu baru boleh baling bola. Betul. Jadi isu utama adalah bila duduk dalam ring tu ada gangguan.
Ada gangguan itu yang mata tengok lain, fikiran ke lain, so balingan tu tidak menepati apa yang diinginkan. So, maksudnya kalau macam tadi kita orang lain pentas ni besar, kita punya pentas tu ring je. Besar bulat tu je. Jadi kat situlah masa tu bila gangguan tu terjadi, kesilapan aktif ni dia terus balik. Betul. Sebenarnya dia ada masa 1 minit untuk dia boleh keluar balik, dapatkan balik mood dia, relaxkan dulu, dapatkan fokus balik dan dia masuk balik sebenarnya. Sebenarnya dia tak adalah kengkangan masa sebenarnya tak ada. Masa tu bila dia dah terganggu tapi dia teruskan juga balingan tanpa mengambil inisiatif untuk merelaxkan balik diri tu ataupun mengalihkan balik perhatian tu. So, bila dah ada kat situ tu mungkin kita rasa tak selesa keluar sekejap kan. Sebab selalunya ikut pengalaman kalau dah once kita dah start meragui apa yang kita nak buat tu, dia akan tidak menjadi lah. Maksudnya dah sampai sana kena ada fokus, clear fokus. So maksudnya nak baling kat mana, tekniknya, ada dahayunan semua kena betul lah kan. Tapi kalau dah ada satu slight doubt tu, itulah. Maksudnya koordinasi mata dan tangan tu amat penting lah. Betul. Ni macam saya kata lah, kita nak aim macam kecil-kecil, kita nak aim guli tu kau yang punya, aku yang punya, macam tu contohnya kan. I think it's a very interesting game lah daripada situ. Ada lagi tak yang akan nampak isu-isu yang kita nampak sebelum kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan diorang? Okey, kalau kata apa tadi? Tadi pertama kita sebut pasal apa? Motivasi ketika kita ketinggalan. Okey. Yang kedua, gangguan ketika kita dah dalam ring tu. Duduk dalam ring tu. Dan juga yang ketiga, bila kita jumpa pihak lawan yang lebih kuat. Macam dengar je nama jumpa Malaysia. Kalau di peringkat Malaysia ni, atlet-atlet negeri ke ataupun atlet-atlet daripada bukan atlet Malaysia, bila dengar je nama jumpa Malaysia dia terus takut. Sama juga atlet Malaysia kita bila dengar nama Thailand ke, dengar nama Kemboja ke ataupun nama-nama besar lain, automatik. Belum lawan lagi. Kita dah kalah sebenarnya. Kalah dengan emosi kita dah kalah daripada segi itu antaralah kesilapan-kesilapan yang kerap kita ataupun isu-isu lah yang kerap dihadapi oleh. Saya rasa ni universal problem sebenarnya. Bila melibatkan sukan-sukan yang di mana permarkahan secara one to one jadi macam kita ada badminton, kita ada sukan-sukan tenis, table tennis, semua sukan-sukan kemahiran lain macam bowling padang pun sama juga. Di mana setiap point is better. So kalau kita nak menang dengan point, maksudnya kita kena ready for the whole ideas kan untuk tu. So tadi kita dah tengok isu-isu dan sebagainya. So kita nak pergi kepada keperluan psikologi sukan di mana kita nak bantu atlet-atlet ni. Okey, macam mana kita boleh bantu mereka ataupun anda nak bantu diri anda? Okey, berbalik kepada isu jugalah, saya nak kaitkan dengan isu. Okey, yang pertama tentang macam mana nak mengawal gangguan. Okay. Tadi dalam ring ni macam mana nak distraction management. Okay, once you terganggu ketika dalam ring, apa yang perlu anda buat? Apa yang perlu saya buat? Saya dah terganggu ni. Saya tiba-tiba saya macam dah ready dah aim nak baling dah. Tapi tiba-tiba macam ada satu benda kau tak boleh buat. Macam tu. Tiba-tiba rasa takut. Apa yang saya perlu buat? Okey, yang pertama, teknik stop. Kalau anda boleh tengok dekat skrin sekarang, perkataan stop. Semua pernah jumpa kan perkataan stop ni? Berhenti. Kalau signboard ni kan? Okey, stop, berhenti. Jadi bila gangguan tu terjadi, anda sebut stop kepada diri anda. Menyatakan stop berfikiran begitu. Stop merasai emosi negatif itu. Kita reverse the thoughts lah kan. Sebab kita merasai sesuatu, kita nak berhentikan dia. So kita cara senang adalah orang tak boleh sebab panjang sangat je. Kita terus juga stop. Ada kalau kita baru nak belajar teknik ni, kita macam sebut kuat-kuat stop. Ataupun kalau tak nak melalui sebutan, boleh tak kita macam membayangkan warna merah ataupun signboard stop tu dalam pemikiran. Tu adalah salah satu cara lah, teknik yang kita boleh apply, kita boleh praktiskan untuk mengawal gangguan. Sebenarnya adik-adik kat rumah ni pun tak perlu nak tunggu sampai pergi kat gelanggang petang tu baru nak start. Kalau kat rumah tu pun ada gangguan ke, tiba-tiba cikgu kata okey buat kerja sekolah ni dah melayang, nak tengok kartun, nak tengok tu je, tu cakap stop. Macam tu kan, boleh janganlah jadi depan cikgu. Jangan dalam online kelas. Kat rumah pun mak yang terkejut. Pocot kita katakan. Anda boleh praktikan, bukanlah kata macam Aruna bagi tahu tadi, tak semestinya bila sampai kat padang baru nak cakap. Okey. Kat rumah tu pun ada macam-macam gangguan. Ataupun kita tengah drive kereta ke, kita macam tiba-tiba terfikir satu benda yang macam membuat kita stres. Terus cakap stop. Macam tu, and then jangan stop saja. Kita gantikan perkataan yang positif. Dia dah seolah-olah duduk kat traffic light je stop, tak tahu nak masuk. Macam kita pergi traffic light lah, kita nampak stop. Okey, lepas nak masuk kanan ke masuk kiri? Tengok kanan balik. Okey, so maksudnya kita dah tahu what's the next that kita nak kena buat. Tadi melalui penggunaan aktiviti stop lah. Okey, correct. yang kedua, macam mana kita nak kawal gangguan ketika di dalam ring. Okey.
atlet ni dia ada masa, dia ada diberikan masa berapa lama dia boleh menunggu untuk dia membuat balingan. So bila kata gangguan tu dah tahu dah, kalau terganggu memang kita tak akan menjadi bila kita baling. Betul. Okey, jadi kita keluar sekejap, berkomunikasi dengan jurulatih. Okey, berkomunikasi tak semestinya tentang pertandingan ataupun tentang taktikal. Betul. Lebih kepada perbualan yang untuk mengalihkan perhatian. Betul. Ataupun kita boleh minum air. Minum air ataupun berjalan, ambil masa, tengok jack, lokasi jack, and then patah balik. Itu adalah cara-cara untuk kita uruskan kita punya gangguan tadi. Okey. Biasanya kita dah ada cara lah. Jangan pula kat situ rasa tak terpaksa juga kena baling. Sebab setiap balingan ada poin kita sendiri. So kita tak naklah buat balingan betul tak? Tu macam manalah kita nak kawal gangguan. Okey, yang kedua. Okey. Tadi saya ada bagi tahu tentang kita ni kerap motivasi hilang ataupun rasa nak give up bila pihak lawan leading ataupun mendahului kita. Kan? Ataupun dengan margin yang sangat besar pula tu kan. Betul. Okay. So apa yang perlu kita lakukan? Okey, kita boleh mendapatkan sumber motivasi ataupun sumber untuk meningkatkan balik keyakinan diri kita, sama ada secara dalaman diri kita sendiri ataupun faktor luaran. Okey, dalaman maksudnya kita perlu mempraktikkan kata-kata kendiri, self-talk, untuk menaikkan balik semangat tu. Come on, you can do it. Belum 13 poin lagi. You can do it. Boleh kejar lagi, kan? So ini lebih kepada mindset sebenarnya kan. Sebelum kita nak tukar kepada self-talk pun, kita punya mindset adalah tak mudah kalah sebenarnya kan. Tapi kita ada cara, macam tadi kita kata, kalau dah ada distraction, keluar dulu. Jangan ambil keputusan secara terburu-buru, sebab setiap action ada dia punya reaction dia kan. Kalau kita tak pandai nak buat distraction dengan betul, dah salah baling lagilah. Kita macam seolah-olah nak mencari mistake kita sendiri dan menjurangkan mata secara dalam mana apa yang kita boleh buat. Betul. Ingat balik matlamat kita. Okey, matlamat kita dan juga faktor luaran. Maksudnya dapatkan sumber motivasi daripada faktor luaran. Daripada penonton. Betul. Daripada jurulatih. Kita ada teammate kita, rakan pasukan kita. Dapatkan sokongan daripada mereka. Dapatkan aura yang positif itu daripada mereka. Serapkan dan zahirkan di dalam pertandingan tu. So nampak tak ayat-ayat yang canggih dah keluar ni, menzahirkan positif dan sebagainya. So ini bermula daripada sikap kita sendiri dan kita tahu macam mana nak manage. Tapi sebelum tu kita nak cerita lebih banyak lagi. Tapi adik perlukan rehat sekejap. Kita jumpa selepas. Didik TV KPM. Adik-adik, tadi kita dah dengar banyak perkara-perkara yang menarik sebenarnya. Ayat-ayat yang best. Saya rasa dah boleh letak dekat mana-mana. Kalau kat bilik tu pun tampaklah kat mana-mana. Okay, ambil aura, be positive and everything. Okay? Saya rasa Kak Zura ada lagi nak tambah kan? Betul tak? Kita nak tambah lagi untuk adik-adik kita. Sebab benda ni nampak simple tetapi sebenarnya sangat bermanfaat. Betul tak? Okey, apa yang saya nak tambah sedikit di sini, walaupun permainan petong ni macam nampak santai kan? Betul. 3 biji bola dan kita boleh main dalam suasana yang enjoy, di antara kita dan juga jurulatih apa semua. Tapi untuk menjadi atlet yang berjaya dalam sukan petong, seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi, anda memerlukan tahap disiplin yang tinggi dan juga komitmen yang tinggi. Sebab tanpa attitude atau sikap sebegitu, anda tidak boleh mempraktikkan apa saja perkongsian tentang teknik-teknik kemahiran psikologi yang kita dah bagi tadi. Sebab kalau anda lihat nama-nama yang besar yang sama ada di luar negara ataupun daripada dalam negara sendiri pun, mereka pun melalui fasa yang komitmen yang tinggi, disiplin yang tinggi sebelum mereka boleh menjadi berjaya seperti sekarang. Sebenarnya sukan ni pun menarik sebab apa? Dia tak ada limit umur kan. You boleh main sampai umur berapa pun. Janji you ada disiplin dan janji you ada capacity untuk nak deliver that punya this one. So menarik sebenarnya sukan ni. Kalau let's say kita kata ramai juara-juara dunia yang bila kita kata ada 40 tahun, 50 tahun. So jadinya bila dah belajar sekali boleh pakai sampai bila-bila je. Kalau tengok yang kalau negara Cambodia tu dah tua dah dia punya pemain tu. Tapi masih lagi boleh memberikan sumbangan tingkat emas kepada negara mereka. Betul. So kalau let's say saya pasti yang sebenarnya mereka-mereka yang dah berlama dalam sukan ni sebenarnya dia sentiasa upgrade dia punya penetapan matlamat dia. Lepas tu dia sentiasa fresh. Maksudnya mungkin dia belajar 20 tahun sebelum ni ataupun 15 tahun sebelum ni, dia akan belajar dan belajar lagi. Saya rasa ini adalah
satu perkara yang bila saya nampak dengan atlet-atlet yang mungkin dah lama dalam career mereka, mereka ada satu attitude di mana mereka sanggup ataupun mereka nak belajar balik. Ya, betul. Walaupun anda nampak macam mereka nampak santai kan, tapi sebenarnya yang di sebalik tu yang di sebalik tu sebenarnya yang menjadikan mereka berjaya seperti hari ini. Sebab kita dah belajar sekali, kita dah nak malas kan. Dah belajar dah pasal benda tu, tapi mereka sanggup nak belajar dan belajar lagi sekali. Kena sentiasa ilmu ni ataupun pengetahuan ni, kemahiran petong ni pun kena sentiasa dipertingkatkan. Sama juga dalam macam ni ilmu baru tentang psikologi sukan. Betul. Praktikkan dalam sukan petong anda. Jangan lupa pula dengar je, lepas tu dah dengar dah, okey tu dah terus memotivasi dah. Tak ada macam tu. Motivasi dan sebagainya yang kita cerita sebab mindset, macam mana nak tahu untuk nak distract ataupun mengawal kita punya distraction dan sebagainya. Ni juga adalah kemahiran. Sebab tu kita asyik-asyik ulang kemahiran. Macam mana adik-adik training untuk latihan-latihan adik untuk yang kemahiran skill ni, sama juga kita kena train untuk kemahiran psikologi kita sebenarnya. So dia kena datang dengan seiring, betul tak? So kalau macam ada any tips lagi tak yang akan nak bagi untuk adik-adik kita sebelum kita menutup rancangan kita pada hari ini? Okey, untuk adik-adik yang memang telah bermain petong ataupun berminat untuk bermain petong, okey, jangan rasa rendah dirilah. Jangan rasa rendah diri sekiranya anda berjumpa dengan nama-nama yang hebat ni. Okey, kerap benda ni terjadilah kan. Okey, ambil peluang tu untuk menimba ilmu daripada mereka. Okey, untuk menjadi berjaya seperti mereka, jangan malu, jangan sombong untuk menuntut ilmu daripada mereka. So hari ni kita yang penting. Hari ni kita punya isi patit adalah ilmu. Ambil ilmu yang patut, lepas tu jangan segan, jangan malu. Yes, betul. Okey, ada attitude ni sebenarnya anda boleh pergi dengan lebih jauh sebab sukan ni saya rasa satu sukan yang di mana kita boleh bersaing ataupun tak ada kekangan tubuh badan dan sebagainya, dan kita boleh pergi jauh. Dan macam saya cakap tadi lah, boleh main selama-lamanya. Sampai bila pun nak main lah. Sampai tua pun boleh. Boleh sebenarnya. So interesting lah. Okey adik-adik, soalan untuk hari ini adalah apakah masalah yang kerap dihadapi oleh pemain petong ketika di dalam ring? Selamat menjawab. So, sehingga itu saja untuk episod hari ini. Saya Aruna dan ini Puan Azura. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Ini Minda Juara.